Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Hadis 40 Matan Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih lagi pada hadis Al-Hadithu Al-Thaminu Wal-Ashrun, hadis yang ke-28 pada muka surat 314. Hadis ni kita dah baca pada kuliah kita sebelum daripada ini dan insya-Allah kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة صدق رسول الكريم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu katanya, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggeletarkan hati daripadanya dan menitis air mata. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olahnya inilah nasihat yang terakhir, maka berilah kepada kami satu pesanan. Ia bersabda, aku berwasiat, yakni berpesan kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan mendengarkan serta taat sekalipun kepada seorang hamba yang memerintah kamu. Kerana sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Sebab itu, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin yang mengetahui kebenaran serta mengikutinya, yang mendapat pimpinan ke jalan yang betul. Dan gigitlah kamu dengan gerham-gerham gigi kamu, dan jauhilah kamu akan perkara-perkara yang baharu yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah, yakni perkara yang baharu yang diada-adakan itu adalah sesat. Benarlah kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan katanya hadis ini hasan lagi sahih. Dari Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala an katanya, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggeletarkan hati daripadanya dan menitis air mata. Kata Irbad ibn Sariyah, satu hari kami berada bersama dengan Rasulullah. Tengah kami berada dengan Rasulullah, Rasulullah menyampaikan satu pesanan. Dan pesanan itu adalah pesanan bagi orang yang ingin meninggalkan seseorang, yakni pesanan selamat tinggal. Itu yang dia apa? Ditulis sebagai ka'annaha mau'izatum mawadda'. Pesanan selamat tinggal, mawadda', daripada kalimah wida' yang kita buat tawaf wida' tu. Tawaf wida' ni tawaf apa? Tawaf selamat tinggal kan. Bila mana kita nak tinggalkan kota Mekah, akhir sekali kita akan buat tawaf wida' tu. Jadi wida' ni maksudnya apa? Selamat tinggal, perpisahan. Nah, jadi kata Irbad,
Nabi memberi kepada kami satu pesanan seolah-olah Nabi nak pergi meninggalkan kami. Dan sesiapa yang mendengar pesanan ketika itu, dia akan mengletarkan jiwanya serta menitiskan air matanya. Nah, ibarat satu orang sahabat qarib yang berkawan lama, ibarat adik-beradik. Bila mana kita dapat tahu itu adalah pesanan yang terakhir bagi dia. Jadi di situlah kita akan rasa orang yang bersahabat lama, dia akan rasa. Dia akan rasa bila mana dia nak orang tu bagi pesanan, kita tahu ni pesanan ni lain macamnya ni. Sahabat begitulah, mereka sangat memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang sangat faham Nabi iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Seperti yang saya pernah cerita dulu, ketika mana Nabi berkhutbah, Nabi kata, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Nabi sebut dalam khutbah dia. Sahabat ada di bawah mendengar khutbah Nabi. Dalam hadis itu Nabi kata, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Sesungguhnya ada seorang hamba, kata Nabi, diberi pilihan. Sama ada hamba itu pilih nak duduk di dunia ataupun nak balik kepada Allah. Fakhtara ma 'indallah. Maka hamba ini pilih untuk balik kepada Allah. Sahabat mendengar hadis ini dengan pendengaran biasa. Okeylah, dah dia pilih nak balik kepada Allah daripada pilih nak duduk di dunia. Kan? Tapi dalam banyak-banyak sahabat yang mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar bila mana Nabi sebut hadis tu, dia teriak, dia menangis. Maka Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an melihat Abu Bakar menangis. Maka kata Sa'id, "Wa ma tubkika ya Aba Bakr? Wa ma tubkika ya Aba Bakr? In kana Allah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah." Pasal apalah Abu Bakar ni nak teriak pula? Dah hamba tu pilih nak balik kepada Allah daripada pilih nak duduk di dunia. Mana sahabat dia dengar biasa, tapi Sayyidina Abu Bakar ni kenapa dia teriak? Kerana dia tahu hamba yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis itu adalah Nabi sendiri. Nabi telah diberi pilihan oleh Allah, sama ada nak duduk di dunia ataupun nak balik ke Allah. Nabi pilih nak balik kepada Allah. Selepas daripada tu Sa'id tahu bahawa hamba yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah Nabi sendiri. Setelah daripada itu kata Sa'id, anna Aba Bakrin a'lamana. Sesungguhnya Abu Bakar orang yang paling tahu daripada kalangan kami, orang yang paling faham daripada kalangan kami. Nak cerita gitu. Jadi para sahabat mereka bersama dengan Nabi. Jadi apa yang Nabi sebut mereka dapat tahu. Dan pesanan ini adalah pesanan yang terakhir sebelum Nabi pergi meninggalkan kita. Kemudian kata Irbad, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatum mawaddi' fa'awsina. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir, maka berilah kepada kami satu pesanan. Qala, maka kata Nabi, pesanan Nabi yang pertama, ini pesanan yang terakhir dan pesanan yang Nabi tinggalkan kepada kita, yang pertama ialah usikum bittaqwallah. Aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ini pesan Nabi yang pertama, iaitu Nabi pesan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa seperti yang kita dah sebut, apabila ditanya kepada Sayyidina Umar tentang apa makna takwa, maka kata Sayyidina Umar, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri thalathata marat. Ditanya kepada Sayyidina Umar takwa itu apa, maka dia menunjukkan
kepada dadanya. Kata Sayyidina Umar, takwa itu datang daripada sini. Dia tepuk dada dia 3 kali. Maknanya apa? Takwa itu datang daripada jiwa kita, datang daripada hati kita, perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Menunaikan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kita patuh yang tu. Itulah makna kepada takwa. Dan banyak hadis-hadis lain, Nabi pesan kepada kita, antaranya kata Nabi SAW, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mana tempat kita pergi, mana tempat kita duduk, takutlah kita pada Allah. Ini pesan Nabi yang pertama. Supaya ada perasaan khauf, ketakutan. Macam mana cara takut tu? Cara dia yang tadi itulah. Macam mana kita nak menzahirkan ketakutan kita kepada Allah? Taat pada perintah dia, tinggalkan apa yang dilarang oleh dia. Itu makna kepada takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kalimah ittaqullah dia menjadi rukun kepada rukun khutbah. Kalau tak sebut, batal khutbah tu. Itu dalam khutbah Jumaat, bukan saja khutbah Jumaat saja, bahkan mana-mana khutbah sekalipun. Khutbah sembahyang hari raya, khutbah istisqa. Bila kita solat, kita baca khutbah. Kemudian gerhana matahari, gerhana bulan, baca khutbah. Jadi disebut dengan kalimah ittaqullah tu. Berpesan kepada semua supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan Nabi yang pertama. Kemudian Nabi sebut lagi yang kedua, was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Taat dan mendengarkan serta taat sekalipun kepada seorang hamba yang memerintah kamu, kerana sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Pesan Nabi yang kedua, taat kepada pemerintah yang memerintah kita. Taat selagi mana ketaatan kita itu tidak melanggar batasan syarak, taatlah. Tapi kalau melanggar batasan syarak, kita boleh argue, kita boleh menolak. Karena itu Allah sebut dalam Quran tentang ketaatan pada pemerintah ini. Allah sebut kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'u Rasul wa uli amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin yang dilantik daripada kalangan kamu, pemerintah yang dilantik daripada kalangan kamu. Taatlah kepada dia. Allah sebut ati'u Allah wa ati'u Rasul. Dalam ayat tu disebut dengan kalimah ati'. Adapun wa uli amri tak disebut dengan kalimah ati' tu. Maka dalam tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, termasuklah tafsir Allah SWT, tafsir Syekh Mutawalli, tafsir Asy-Sya'rawi yang dikarang oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, menafsirkan kalimah ati' yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, ati' Allah dengan ati' Rasul, taat yang mutlak, tak boleh tolak, kena taat mutlak. Allah kata apa? Semayang, kita kena semayang, taat. Kita tak boleh kata pasal apa nak kena semayang lah dah. Allah kata puasa, wajib kita puasa, taat mutlak, tak boleh kita nak tolak. Nak argue pun tak boleh. Berapa nak puasa, tak payah puasa. Tak boleh lagu tu. Sebab ketaatan Allah dan Rasul itu adalah taat mutlak. Apa hak Nabi suruh kita buat. Kita tak boleh tak setuju dengan apa hak Nabi kata. Apa hak Nabi larang, kita tinggalkan. Tak. Kerana kalimah ati' Allah, ati' Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Wajib kita kena taat. Wa uli amri.
tak ada kalimah ati'. Sebab apa? Sebab ketaatan kepada uli amri bukanlah taat secara mutlak. Ada benda yang kita, selagi dia suruh benda hak baik, kita ikut. Kalau benda hak yang tak baik dia suruh, kita kena jauhkan, bahkan kita kena menolak. Tak. Maknanya kita tak boleh setuju sajalah. Ada benda hak tak setuju, kita tak setuju. Ada benda kita setuju. Gitulah makna dia. Tu sebab tu tak ada kalimah ati' tu pada ayat uli amri. Tak. Kerana itu Nabi kata walaupun diperintah itu adalah daripada kalangan hamba. Dalam satu hadis lain pada muka surat 317, ya ayuhan nas ittaqullah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habsyi mujadda' fasma'u lahu wa ati'u ma aqama lakum kitaballah. Wahai sekalian manusia, Nabi pesan, takutlah kamu kepada Allah, dan jika diperintah kamu oleh seorang hamba berbangsa Habsyi, yang perintah tu daripada kalangan hamba yang berbangsa Habsyi, hamba yang berkulit hitam. Tak kiralah siapa yang perintah, taatlah, selagi mana tak menyalahi daripada kitab, selama mana ia menegakkan kitab Allah bagi kamu. Nampak pada ayat yang terakhir, taat selagi dia mengikut apa yang digariskan oleh panduan syarak. Kalau dia melanggari daripada panduan syarak, maka kita boleh menolaknya. Ini Nabi pesan. Kemudian Nabi sebut lagi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kerana sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya, ayah-ayah yang saya hormati, akhiruz zaman ikhtilafan kathira, perselisihan itu terlampau banyak sangat. Bukan saja berselisih pada perkara-perkara yang lain, bahkan dalam bab agama juga ada beberapa perkara yang timbul perselisihan. Baik. Perselisihan ini ada dalam mana-mana perkara. Tak, macam contoh, saya pengurusi buat cadangan. Saya bercadang untuk memperbesarkan masjid. Setuju ke tak? Semua setuju, ada 2 orang saja tak setuju. Makna dia ikhtilaf, dia khilaf dengan saya. Mana dia tak setuju dengan saya, dia berselisih pendapat. Kemudian kita tanyalah pasal apa tak setuju. Dia pun mengemukakan pendapat dia, kenapa yang dia tak setuju. Jadi perselisihan ini berlaku. Itu dalam perkara tersebut. Dalam bab agama juga berlaku perselisihan. Yang tak boleh banyak, bukan tak boleh banyak, perselisihan yang tidak boleh berlaku adalah perselisihan dalam bab akidah. Tak. Fa'alaikum bisunnati, cukup daripada situ. Dan yang kita ikut adalah akidah yang dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sahaja. Tak. Selain daripada itu, kita tolak. Sepatutnya dalam bab akidah tidak ada sebarang perselisihan. Tak. Walaupun berlaku perbezaan pandangan di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah, hakikatnya mereka akan kembali kepada satu perkara yang sama, iaitu mentauhidkan Allah. Walaupun Asy'ariyah kata sekian, Maturidiyah kata sekian, hakikat dia akan kembali kepada satu perkara yang sama, walaupun mereka berbeza dekat situ. Ni berbeza sampai tak kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah, itu dah jadi lain cerita lah. Jadi sama juga dalam bab fiqh. Kalau bab fiqh berlambak khilaf. Letak tak ada lah timbul yang 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Masing-masing mereka ada pandangan mereka. Masa saya mengaji dulu dalam kitab Al-Hidayah bi Syarhil Bidayatil Mubtadi' yang dikarang oleh Imam Al-Marghinani. Kitab Hidayah tu kitab mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi dalam kitab tersebut kami mengaji mazhab Imam Abu Hanifah di Jordan ni. Imam Asy-Syafi'i dia jadi khilaf.
kepada Imam Abu Hanifah. Pandangan Imam Asy-Syafi'i dia jadi khilaf kepada Imam Abu Hanifah. Kitab Ibnu Qudamah, apa nama kitabnya? Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa dah nama kitabnya. Ini dikarang oleh Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Kitab Al-Mughni, bukan Mughni Muhtaj, bukan. Ini Al-Mughni nama kitab tu, yang dikarang oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah bermazhab Imam Ahmad. Ibnu Qudamah dia bermazhab Imam Ahmad. Kami belajar kitab Al-Mughni dalam fiqh Al-Aiman wan Nuzur, fiqh tentang sumpah dan juga nazar. Kitab dia, kitab Ibnu Qudamah Al-Mughni. Saya ingat nama Mughni tu pasal ada doktor ni dia suruh pelajar ni pergi ambil kitab tu. Dia turun-turun dia tak jumpa kitab Al-Mughni. Dia kata, doktor tanya, hang jumpa kitab apa? Al-Mughna, dia kata. Doktor kata Al-Mughna, dia kata. Bukan Mughna, dia kata Mughni. Patut baca Al-Mughni. Dia baca Mughna. Tu sama juga dengan Munyatu Musalli. Baca dia Munyatu Musalli. Ada orang baca Munyatu Musalla. Musalla tu surau. Kan? Baca silap makna lain. Jadi belajar kitab tu. Jadi mazhab lain dia jadi khilaf kepada Imam Ahmad. Jadi khilaf dalam bab fiqh ni memang lambat. Memang lambat. Walaupun khilaf, mereka ada kekuatan hujah mereka, dalil mereka, kenapa mereka berkhilaf dalam perkara tersebut. Khilaf ini dibolehkan. Khilaf ini dibenarkan. Barang siapa yang berkhilaf, dia dapat 2 pahala. Satu pahala kerana dia berkhilaf. Yang kedua, khilaf dia betul. Jadi 2 pahala lah dia dapat. Orang yang khilaf tak betul tu, dia dapat 1 pahala, iaitu pahala yang dia berkhilaf. Jadi khilaf ini dah berlaku. Banyak kitab-kitab yang disebut tentang khilaf. Dan kita pula nak berkhilaf lagi. Dalam kitab tu dah khilaf dah. Kita pula nak khilaf lagi. Jadi double pula khilaf tu. Kan? Kita taklid saja, kita ikut. Khilaf tu telah dibahaskan oleh ulama, dan bila ada khilaf dia ada perkara yang dirajihkan. Rajih ni apa dia? Rajih ni maknanya bila banyak pendapat, ada pendapat yang tepat. Tu namanya rajih. Ada 4 pendapat. Dalam 4 ni ada 1 pendapat yang rajih. Rajih ni maknanya pendapat yang tepat berbanding daripada yang 3 yang lain. Bukan hak 3 tu tak betul. Daripada 4 tu 1 yang lebih tepat. Itulah maknanya. Jadi Nabi kata, akhir zaman akan berlaku pelbagai kekhilafan, perselisihan yang kita akan lihat. Dan apa hak Nabi sebut 1444 tahun yang lepas ni, sememangnya ternyata pada zaman kita. Dan tidaklah Nabi kata pada akhir zaman umat ni akan terpecah kepada 73 puak, 72 neraka, 1 yang terselamat. Maka sahabat bertanya, siapa dia? Hum al-jamaah, Nabi kata. Hak yang selamat itulah al-jamaah. Hak 72 ni semua sesat belakang habis. Maknanya akan wujud perbezaan perkara tersebut. Itu dalam bab akidah, dalam bab fiqh. Hatta dalam bab tasawuf pun juga ada perkara-perkara khilaf. Dan ini sememangnya wujud dan berlaku pun. Dan ramai orang bergaduh, bertelingkah, berhujjah terhadap perkara khilaf. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Berhujjah, bertelingkah, bergaduh, bertengkar di dalam perkara khilaf itu adalah satu kesalahan yang besar. Cukuplah ulama dah khilaf, kenapa kita pula nak bertengkar terhadap khilaf tersebut? Daripada khilaf itu kita pilih yang lebih rajih. Itulah yang kita ikut dan kita buat. Inilah yang berlaku. Kerana itu Nabi, bila berlakunya khilaf terlampau banyak sangat, maka Nabi pesan kat kita, fa'alaikum
bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Bila berlaku khilaf terlampau banyak sangat, maka Nabi kata, sebab itu maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu yang mengetahui kebenaran serta mengikutinya, yang mendapat pimpinan ke jalan yang betul. Addu alaiha bin nawajid, gigitlah kamu dengan gerham-gerham gigi kamu. Bila berlakunya khilaf terlampau banyak sangat, maka kembalilah kita kepada sunnah baginda Nabi. Kembalilah kepada Allah, kembalilah pada Quran, kembalilah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah pada kaul para ulama yang sememangnya terbukti keilmuan dan kealimannya. Kembalilah kepada perkara tersebut. Nah, inilah yang dipesankan kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, supaya bila berlakunya perbezaan pandangan dan sebagainya, maka kembali kepada perkara yang asal, iaitulah sunnah Nabi, iaitulah hadis dan juga Al-Quran. Dan juga pandangan yang mu'tabar, yang telah diketahui dan dipegang oleh majoriti ulama. Ikutlah yang tu. Pegang pendapat majoriti ulama, jangan pegang minoriti. Ni yang salah ni. Majoriti dah kata ni, kita pula pergi pegang yang minoriti tu, tak betul. Minoriti tu 2-3 orang yang sebut, sedangkan majoriti hampir keseluruhan para ulama kita yang telah membahaskan perkara tersebut. Maka berpeganglah kepada yang kumpulannya ramai tu, berbanding daripada kumpulan yang sedikit. Jadi inilah yang ditinggalkan pesanan kepada kita, kerana bab urusan agama ini sememangnya wujud perkara-perkara khilaf. Terkadang kita rasa keliru mana satu yang betul. Hak ni kata dia yang betul, hak ni kata tok guru dia kata betul, hak ni pula tok guru dia kata hak dua ni salah, dia kata betul. Jadi mana satu yang betul? Kita pun jadi penin. Kan? Kita pun nak ikut mana satu lah. Hak ni kata macam ni. Masing-masing datangkan hujah. Hak ni kata dia betul, hak ni kata dia ni betul. Ala kulli hal, macam sebut tadi, apa yang Nabi kata, kembali semula kepada hadis Nabi, kembali semula kepada Al-Quran. Itulah yang lebih selamat. Kembali kepada pandangan-pandangan yang muktabar, yang dipegang oleh majoriti ulama. Jadi kita pegang pada perkara tersebut. Supaya apa? Supaya kita tak tergelincir, satu. Supaya tidak keliru dengan urusan-urusan terutamanya dalam bab agama. Kerana bila kita khilaf ni dalam bab fiqh, pada bab fiqh dia tak terlalu berat berbanding dengan akidah. Kalau akidah, kalau khilaf yang besar berlaku, kemudian khilaf itu salah, kita khawatir, kerana khilaf dalam bab akidah boleh menjejaskan keimanan, ketauhidan kita, dan boleh menjejaskan akidah kita, na'udzubillah. Itu adalah lebih besar, perkara yang besar. Adapun dalam bab fiqh bukanlah tak besar mana, tetapi kerana kita ada pandangan yang sememangnya telah dibahas oleh ulama, kita ikut tu je. Jangan buat pandangan yang pelik pula. Mai benda-benda pelik kita jadi penin. Selama ni berpuluh-puluh tahun kita buat, tiba-tiba mai satu orang duk cerita benda pelik, kita jadi penin. Kan? Hak ni yang kita sangat-sangat berhati-hati. Kerana benda lagu ni akan wujud. Mungkin bukan ibu dan ayah saya di sini, ibu dan ayah tahu hak ni betul, hak ni tak betul. Ni kita khawatir pada generasi yang akan datang, anak kita, cucu kita. Mereka ni yang akan meneruskan, dan mereka inilah yang akan hidup pada zaman yang berlaku khilaf terlampau banyak. Mereka inilah
Nak, jadi mudah-mudahan dengan inisiatif kita hantar pergi mengaji, belajar kan, masuk pondok ke, pergi mengaji agama, kita pergi hantar masuk tahfiz sampai Quran. Mudah-mudahan dengan usaha kita tu dapat menyelamatkan mereka daripada berkecimpung dengan perkara-perkara khilaf yang khilaf tersebut adalah khilaf yang salah. Kembali semula. Kemudian Nabi kata lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Dan jauhilah kamu akan perkara yang baharu yang diada-adakan. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah, yakni perkara yang baharu yang diada-adakan itu adalah sesat. Baik, ayah-ayah yang saya hormati, tentang perkara ini kita dah bahas lama dah, tentang bid'ah ni. Dan ayah-ayah saya pun dah tahu tentang apakah yang dimaksudkan dengan perkara bid'ah. Kalau kita lihat